Jadi sekali lagi, pelajaran kita ialah berkaitan dengan gelombang elektromagnet. Jadi selepas ini anda pelajar mesti dapat menyebutkan apa itu gelombang elektromagnet sebagai kriteria kejayaan di sini. Dalam gambar raja ini kita dapat lihat bahawa ada 3 anak panah biru, anak panah merah dan anak panah hitam. Jadi anak panah biru dengan merah ini masing-masing menunjukkan ayunan, ya, medan elektrik dan ayunan medan magnet. Jadi elektrik dengan magnet itu adalah saling berkaitan sebab kita akan lihat nanti dalam tingkatan 5 bahawa apabila adanya aliran elektrik, apabila adanya pergerakan charge, apabila adanya ayunan medan elektrik, alright, jadi ia akan merangsangkan kehadiran medan magnet. Dan di sebaliknya, apabila ada perubahan medan magnet, apabila terdapat perubahan medan magnet, ya, maka ia akan merangsangkan pula kehadiran medan elektrik. Jadi kedua-duanya akan saling menghasilkan satu sama lain. Jadi itulah sebabnya kita ada ayunan elektrik. Sebagai contoh, anak panah biru ini ayunan elektrik, dan berikutan dengan ayunan elektrik ini maka ada ayunan magnet. Okey, dan bila ada ayunan magnet ini terhasillah ayunan elektrik, dan ayunan elektrik akan menghasilkan ayunan magnet pula. Now, dalam proses ini kita dapati bahawa tenaga dipindahkan sepanjang arah ini. Okey, jadi kita dapat lihat bahawa ayunan elektrik berserenjang dengan ayunan magnet. Okey, jadi elektrik, magnet, elektrik, magnet, elektrik, magnet, elektrik, magnet berulang kali. Ya, mereka saling berserenjang dan akibat daripada itu terdapatlah perambatan gelombang dalam arah yang diwakili oleh anak panah hitam ini, yang kita namakan sebagai gelombang elektromagnet. Jadi walaupun di dalamnya cikgu lukis peta ini, mengapa cikgu lukis peta ini? Peta ini dilukis untuk menunjukkan bahawa walaupun di sini tidak ada zarah-zarah, tenaga tetap dipindahkan sepanjang arah ini. Okey, baik. Jadi 3 anak panah ini ya mewakili sekali lagi ayunan elektrik, ayunan magnet, arah gelombang elektromagnet. Cuba kita lihat lebih lanjut. Inilah gambar rajam yang menunjukkan situasi yang diterangkan oleh cikgu tadi. Kita boleh mula dengan mana-mana satu, ayunan medan elektrik ataupun ayunan medan magnet. Mana-mana satu. Kalau saya katakan ini elektrik, perubahan medan elektrik, ia akan merangsangkan ayunan medan magnet. Okey, jadi setiap kali sini ubah, magnet akan terjana di sini. Dan setiap kali ada perubahan magnet ini, terjana elektrik di sini pula. Ya, jadi itulah sebabnya kita dapati bahawa terdapat penyebaran tenaga dalam arah ini yang kita namakan sebagai gelombang elektromagnet. Okey, gelombang elektromagnet. Ya, jadi dia adalah berterusan. Itulah sebabnya kamu tengok graf ini menunjukkan perubahan dia naik ke atas, ini pun perubahan ke tepi. Bila ini turun, ini pun berubah macam ini. Bila ini berubah ke bawah, ini pun berubah macam ini. Itulah maksudnya. Okey, mereka saling berkaitan. Baik. Jadi berdasarkan penerangan ini, ya, hubungan antara medan elektrik, medan magnet ini dan juga arah rampatan gelombang ini. Apa yang kita boleh
kita boleh katakan ringkaskan tentang gelombang elektromagnet ini pula. Gelombang elektromagnet terdiri daripada medan elektrik, katakan daripada medan elektrik dan medan magnet yang apa? Berion atau pegon dan apa? Selari atau serenjang antara satu sama lain. Cuba tekan jawapan anda dalam ruangan message. Satu atau dua. Satu atau dua. Bagus. Ya. Okey. Bagus. Terima kasih sebab jawapan. Okey, semua jawapan betul. Saya tengok ya, siapa ada Kasih, Zilchin, Adelina, Peiting, Wenshen, Chung Yi, Yu Ting, Xin Yi, Sophia, Ching En, Alia, Hadira, Wei Kuan, Yao Yong Hao, Khairunisa, Yen Lin, Entong, Zihong, Chi Yang, Wing San, Hidayah, Ming Jun, Alia, Nabila, Kaisin. Okey, bagus. Terima kasih semua. Jawapan memang betul. Gelombang elektromagnet terdiri daripada medan magnet dan elektrik, medan elektrik dan magnet yang sentiasa berion serta berserenjang antara satu sama lain, ya, serta berserenjang antara satu sama lain. Baik. Kemudian kita lihat pula seterusnya. Jadi ia adalah sejenis gelombang apa? Ya, ia sejenis gelombang melintang ataupun membujur. Okey. Dia sejenis gelombang melintang atau membujur sebab arah rambatan gelombang selari atau serenjang dengan kedua-dua ayunan medan magnet dan medan magnet. Jadi, sekali lagi, di sini melintang satu, membujur dua. Selari satu, serenjang dua. Jadi, tekan jawapan anda sekarang. Okey, bagus. Ada jawapan. Peiting sudah berikan jawapan. Okey, bagus. Okey, bagus. Ada. Baik. Aisin, Ayah, Hadira, Zehong, Wenshen. Okey, semua ada. Okey, Ching En. Okey. Ming Jun ada. Ya, okey, bagus. Ciyang, Kaiyang, Ayah, Nabila, Entong, Yan Lin, Ciyuan ada. Okey, Wenshen, Zehong, Kaisin. Ayah, Hadira, Adelina, Wing San, Sophia, Xin Yi, Lei Guan, Peiting. Okey, bagus. Okey. Jadi betul jawapan semua. Dia adalah dikatakan sebagai gelombang melintang. Gelombang melintang. Mengapa dikatakan sebagai gelombang melintang? Sebab arah rambatan gelombang serenjang dengan kedua-dua ayunan medan magnet dan medan elektrik. Kita lihat di sini bahawa gelombang merambat ke depan. Ini adalah arah gelombangnya. Arah gelombangnya. Ya, arah gelombang ini serenjang dengan ayunan medan magnet dan juga ayunan medan elektrik. Ya, arah rambatan gelombang serenjang dengan arah ayunan elektrik dan arah ayunan magnet. Okey, jadi itulah sebabnya kita katakan dia sebagai satu gelombang melintang.
melintang, ya, gelombang melintang. Bagus. Kemudian seterusnya, jadi adakah gelombang elektrik memerlukan medium perambatan, perlu atau tidak? Bolehkah atau tidak boleh merambat dalam vacuum 1212? Adakah gelombang elektromagnet mesti merambat dalam satu medium? Bermaksud mesti ada, katakan, air ke, mesti ada udara ke, uh, ataupun pepejal cecair gas? Okey, Zhong ada jawapan bagus. Okey, ada Lei Guan, Kasih, Wen Xuan, Wing San, Qing En, Xin Yi, Ning Qi, Li Ting, Kai Yang. Okey, bagus. Lina, Sophia, Yan Lin, Entong, Alia, Hatira, Kai Xin, Yong Hao, Qi Yang, Qi Yan, Jung Yi, Khairunisa, bagus. Okey, Alia, Nabila, Ming Chun, bagus. Okey, 2. Jadi, betul dia tidak memerlukan medium untuk perambatan, tidak memerlukan medium untuk perambatan. Okey, tidak memerlukan medium untuk perambatan. Jadi bermaksud dia boleh merambat di dalam vacuum, dia boleh merambat dalam vacuum. Okey, jadi tak perlu ada pepejal ke, tak perlu ada cecair, tak perlu ada gas. Okey, dia boleh merambat di dalam vacuum. Itulah sebabnya cahaya matahari boleh sampai kepada kita. Ya, okey, bagus. Ya, sebab kalau kita lihat dalam gambar aja ini, walaupun ya seolah-olah mesti ada ayunan elektrik magnet, dan biasanya ayunan elektrik ini kita tahu dia berkaitan dengan charge iaitu elektron. Mesti ada gerakan elektron. Ya, tetapi itu tidak bermaksud bahawa sepanjang jalan ini mesti ada elektron. Bukan macam itu. Okey, mungkin ada ayunan elektron di sini, ada ayunan elektron di sini separuh jalan, tetapi kalaupun tak ada zarah-zarah di sini, tidak ada zarah-zarah di sini, tenaga itu tetap boleh dipindahkan sepanjang jalan ini sampai ke bahagian yang seterusnya yang ada elektron. Okey, kamu akan belajar dalam tingkatan 5 nanti bagaimana tenaga itu dipindahkan. Okey, jadi tidak bermaksud bahawa kalau ayunan elektrik, ayunan magnet itu ada berkaitan dengan elektron, maka sepanjang jalan mesti ada zarah-zarah, mesti ada elektron. Tidak, ya. Jadi memang di sini ada elektron, ada ayunan elektrik dan ayunan magnet, tetapi tenaga itu yang dihasilkan, kalau tak ada zarah-zarah di sini pun tenaga boleh dipindahkan sepanjang jalan sehingga seterusnya ada elektron di sini. Okey, jadi tak perlu ada apa-apa medium untuk pemindahan gelombang tersebut, ya. Baik. Okey. Kemudian satu lagi, rumusnya. Jadi sebenarnya apakah lajunya? Lajunya di dalam vacuum. Jadi gelombang elektromagnet semuanya mempunyai laju yang sama, iaitu 3 darab 10 kuasa 8 meter sesaat. Okey, gelombang elektromagnet merambat dengan laju 3 darab 10 kuasa 8 meter sesaat. Ya, okey. Kemudian menunjukkan ataupun tidak menunjukkan fenomena gelombang. Jadi memanglah kalau dia adalah gelombang elektromagnet, maka dia mestilah menunjukkan sifat gelombang, menunjukkan fenomena gelombang. Jadi apakah fenomena gelombang yang kita telah belajar? Pembiasan. Jadi pembiasan boleh berlaku. Pantulan boleh berlaku. Kemudian pembelauan boleh berlaku dan serta interference juga boleh diperhatikan. Jadi semua ciri-ciri ini yang kita panggil sebagai fenomena gelombang dapat diperhatikan
ya, pada gelombang elektromagnet. Ya, jadi kita lihat balik apakah idea penting. Jadi ayunan elektrik dan medan magnet yang serenjang dengan arah rambatan gelombang. Jadi dia adalah gelombang melintang, boleh bergerak dalam vacuum, tidak perlu medium, laju dalam vacuum 310 × 8 dan semua fenomena gelombang diperhatikan. Baik, itulah target untuk sesi bahagian pertama ini, mendefinisi gelombang elektromagnet. Ya, jikalau ada apa-apa pertanyaan, boleh kemukakan dalam ruangan message. Okay. Baik, kita lihat seterusnya, bahagian yang seterusnya pula. Okay. Ada apa-apa message? Tak ada ya? Baik, tak ada, kita teruskan. Baik. Bahagian seterusnya, kita dapati bahawa apabila kita sebut tentang gelombang elektromagnet, ya, sebenarnya ada satu kumpulan, ya, gelombang yang dikelompokkan di atas nama gelombang elektromagnet ini. Ya, kita namakannya sebagai spektrum spektrum elektromagnet ataupun spektrum gelombang elektromagnet. Ya, spektrum gelombang elektromagnet. Ya, jadi dia merangkumi kelompok gelombang yang menunjukkan ciri yang sama ini. Jadi apakah itu spektrum gelombang elektromagnet? Cuba kita lihat di sini. Jadi gambar raja ini menunjukkan bahawa ada 3 ciri, 3 idea. Satu ialah panjang gelombang. Sebelah sini menunjukkan panjang gelombang bernilai kecil. Di sebelah sini panjang gelombang bernilai besar. Kemudian dari segi frekuensi, hujung ini menunjukkan nilai frekuensi yang tinggi. Kamu dapat lihat gelombang ni macam ini. Hujung ini menunjukkan nilai frekuensi rendah. Ya, jadi panjang gelombang besar ataupun panjang frekuensi rendah. Panjang gelombang pendek, frekuensi tinggi. Dan bahagian yang ketiga ialah nama-nama ini. Nama-nama ini. Jadi inilah yang kita panggil sebagai spektrum elektromagnet ataupun spektrum gelombang elektromagnet. Ya, jadi gelombang-gelombang yang terkelompok di atas nama yang sama. Jadi ada sinar gamma, sinar X, sinar ultra ungu, cahaya nampak, sebab kita boleh nampak cahaya itu warnanya, inframerah, gelombang mikro, okey, dan di sini kita juga ada gelombang radio. Jadi gelombang radio ada banyak simbol singkatan-singkatan di sini. L, W, M, W, S, W, V, H, F, U, H, F. Macam itu. Okey. Jadi cikgu ulang, sinar gamma, sinar X, sinar ultra ungu, cahaya nampak, sinar inframerah, gelombang mikro, dan gelombang radio. Jadi gelombang radio sebenarnya merangkumi gelombang mikro jugalah, tapi kalau nak asingkan pun boleh juga. Baik, kita lihat di sini singkatan ini. Apa ini UHF, LWM, WSW, VHF. Jadi zaman cikgu
Sebenarnya dulu semasa cikgu kecil, uh, siaran radio dan televisyen menggunakan ini, LWMWSW. Lepas itu apabila uh, apa itu ada perkembangan kemajuan dalam bidang teknologi, maka ada VHF. Sehingga ke sekarang ada UHF, ultra high frequency. Okay, very high frequency, short wave, medium wave, long wave. Ya, dulu apabila teknologi tak begitu maju lagi, siaran radio, televisyen masih lagi gunakan yang ini, short wave, long wave, medium wave ini. Dia tak boleh terlalu jauh siaran televisyen dan radio. Okay, tetapi selepas itu kita ada very high frequency, ultra high frequency macam sekarang lah. Jadi siaran radio itu dan televisyen itu lebih berkualiti tinggi, lebih jelas. Ya, itulah sebabnya dulu saya rasa sampai tahun 2019-2018 masih kita gunakan apa itu gelombang, ya. Selepas itu kita gunakan pendigitalan, ya, my free TV, my free view, something like that lah, supaya kualiti siaran kita lebih tinggi. Okay, ya. Baik. Jadi pelajar-pelajar mesti tahu turutannya dan kaitannya dengan turutan panjang gelombang dan frekuensi. Okey. Baik. Jadi semuanya mematuhi ciri V sama dengan F lambda. Semua mematuhi ciri, ya, persamaan ini. Laju sama dengan frekuensi dan darab dengan panjang gelombang. Semua mematuhi rumus ini. Tetapi pada pandangan pelajar-pelajar, apakah yang ciri setiap komponen ini? Setiap komponen ini, apakah cirinya? Adakah laju mereka berbeza atau sama? Adakah frekuensi mereka berbeza atau sama? Adakah panjang gelombang berbeza atau sama? Okey, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Pelajar-pelajar cuba beri pandangan. Berbeza, 1, sama, 2. Laju, frekuensi, panjang gelombang. Berdasarkan kepada raja ini. Laju, laju, frekuensi, panjang gelombang. Laju, adakah mereka semuanya sama? Adakah panjang gelombang sama? Adakah frekuensi sama? Okey, pelajar-pelajar cuba takkan jawapan. Beza atau sama? Beza atau sama? Beza atau sama? Okey, Lei Guan. Okey. Si Ziqing, Kai Xin, Sophia, Qing En, Wing Shan, Wei Guan, Ming Jun, Yu Ting, Pei Ting. Pei Ting ada jawapan lain. Hidayat, Linda, Yong Hao, Ming Yi, Alia Hadira, Xin Yi, Yan Lin, Zi Hong, Xie Yang, Ernisa Entong, Kai Yang, Qi Yuan, Alia Nabila, Wen Shen. Jumi masih ada? Jumi ada, ya? Ibnu Sina, Daniel dengan Akil ada tak? Baik, jadi sebenarnya semuanya mempunyai laju yang sama. Semuanya mempunyai laju yang sama di dalam vacuum. Semuanya laju adalah sama. Okey, semua laju adalah sama, iaitu 3 darab 10 kuasa 8 meter sesaat. Semuanya mempunyai laju yang sama. 3 darab 10 kuasa 8 meter sesaat dalam vacuum. Tetapi memang frekuensi berbeza dan panjang gelombang berbeza. Sebab kita sudah katakan di sini bahawa hujung ini frekuensi lebih tinggi, panjang gelombang lebih pendek. Ya, manakala hujung ini frekuensi lebih rendah, panjang gelombang lebih besar.
Tetapi dari segi laju, semuanya sama. Jadi daripada rumus ini kita dapat lihat bahawa F adalah berkadar songsang dengan lambda bagi V yang tetap. V tetap, kedua-dua ini berkadar songsang. Ya, bila F besar, lambda kecil. Bila F kecil, lambda besar. Ya, jadi hujung ini F besar, lambda kecil, panjang gelombang kecil. Hujung ini frekuensi rendah, F kecil, panjang gelombang besar. Okey, jadi hasil darab mereka V laju gelombang adalah tetap di vacuum, iaitu nilai ini. Ya, baik. Jadi kamu boleh gambarkanlah 1 darab 2 ialah 10. 2 darab 5 ialah 1 darab 10 ialah 10. 2 darab 5 ialah 10. 2.5 darab 4 ialah 10. Jadi apabila F ini semakin besar, lambda ini semakin kecil bagi hasil darab 10 ini. Ya, baik, sambung. Jadi bagi laju gelombang tetap ini, V tetap, panjang gelombang berkadar, jadi jawapan cikgu dapat dikatakan berkadar songsang. Berkadar songsang. Okey. Dan, okey. Jadi hujung ini kita dapat lihat sinar gamma. Frekuensi paling apa? Sini paling rendah ke paling tinggi? Sini paling panjang ke paling pendek? Bagi gamma saja. Kita jawab untuk gamma sahaja. Sinar gamma. Frekuensi paling rendah atau paling tinggi? Panjang gelombang paling panjang ataupun pendek? Okey. Cikgu tunjukkan sekali lagi sinar gamma ada di sini. Sinar gamma ada di sini. Cuba lihat hujung ini. Adakah frekuensinya paling pendek ataupun paling panjang? Frekuensi paling tinggi atau paling rendah? Adakah panjang gelombangnya paling pendek ataupun paling panjang? Okey, ini frekuensi. Ini panjang gelombang. Ya. Jadi sinar gamma frekuensi paling apa? Rendah atau tinggi? 1 atau 2? Panjang gelombang paling pendek atau panjang ataupun pendek? Cuba typekan jawapan anda. Baik, Kasih, dua-dua, Ziqing, Adelina, Aryan Nabila, Yan Lin, Ching En, Pei Ting, Ning Jun, Wing Wen Xuan, Hidayah, Kai Yang, Jum Yi, Yu Ting, Wing San, Wei Guan, En Tong, Zi Hong, Kai Xin, Karonisa, Li Guan, Sophia, Xin Yi, Nap, Alia, Hadira, Chi Yang. Okey, jadi jawapan ialah di sini frekuensi paling tinggi, betul. Dan bila frekuensi paling tinggi, panjang gelombangnya adalah paling pendek. Manakala di hujung yang satu lagi gelombang radio, panjang frekuensinya adalah paling rendah. Manakala bila frekuensinya paling rendah, panjang gelombang adalah paling panjang sekali. Ya, jadi hujung ini, ya, turutan sebelah sini frekuensi paling tinggi, paling rendah. Tapi dari segi panjang gelombang, sebelah sini paling pendek, sini paling panjang. Ya, baik. Jadi gelombang berfrekuensi lebih, ini cuba kita lihat. Ini sungguh penting sekali sebab kita akan lihat kegunaan gelombang selepas ini. Kegunaan gelombang selepas ini. Gelombang berfrekuensi lebih apa? Membawa lebih banyak tenaga. Ya, gelombang berfrekuensi apa membawa lebih banyak tenaga? Berfrekuensi tinggi atau berfrekuensi rendah? Apakah pandangan pelajar-pelajar semua rendah atau tinggi? 1 atau 2? Bagus, okey, semua ada jawapan. 2 jawapan, okey, terima kasih. Ya, bagus. Alright. Jadi, okey. Ya, ya.
Baik, jadi jawapannya lah lebih banyak tenaga. Lebih banyak tenaga yang berfrekuensi tinggi, lebih bertenaga. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ya pada spektrum elektromagnet ini, hujung sebelah sini, sinar gamma ini, ya frekuensinya lebih tinggi, maka dari segi tenaganya, ya dia lebih bertenaga kalau berbanding dengan gelombang radio. Ya, sinar gamma tenaganya lebih tinggi, dia lebih bertenaga. Okey, berbanding dengan sebelah sini. Jadi ini amat berhubung kait dengan penggunaan yang kita akan lihat selepas ini. Okey, baik. Jadi kita habis peringkat kedua, mengenali spektrum gelombang elektromagnet. Jadi mengenali spektrum bermaksud kita mengetahui bahawa apabila kita sebut gelombang elektromagnet, kita ada begitu banyak komponen ini. Ya, komponen-komponen ini yang menggunakan nama yang sama, gelombang elektromagnet. Okey, mereka semuanya dipanggil gelombang elektromagnet. Ya, jadi masing-masing ada nama. Jadi ingat namanya, dengan turutan pun mesti ingat. Sinar gamma, sinar X. Kenapa dipanggil sinar X bukan sinar Y, sinar Z? Ya, sebab pada masa penemuannya, saintis memang tidak tahu apa benda itu. Jadi mereka sebarangan namanya sinar X sahajalah. Itulah sebabnya dalam matematik kamu selalu, ya, apa yang kamu tidak tahu itu anu, 2X sama dengan 6, kita letak X sebagai wakil. Ya, sama juga. Ini sinar X. Ketika penemuannya, kita tidak tahu apa benda itu, ya. Nah, ultra ungu, cahaya nampak, inframerah, gelombang mikro dan gelombang radio yang merangkumi ini semua. Okey. Jadi itu ialah peringkat yang kedua pelajaran kita hari ini. Seterusnya pula, kita lihat peringkat yang ketiga. Peringkat yang ketiga inilah yang lebih bermakna, bukan lebih bermakna lah, sebenarnya amat bermakna bagi kita sebab setiap kali apabila kamu mengenali ataupun dapat menghubungkaitkan kegunaannya, kita dapat menghubungkaitkan apa yang kita pelajari kepada penggunaan kita setiap hari, maka apa yang kita pelajari itu lebih bermakna. Okay, jadi dalam bahagian ini, apa yang kita ada ialah, objektif pembelajaran kita ialah mengenali aplikasi gelombang elektromagnet. Ya, mengenali aplikasi gelombang elektromagnet bermaksud kamu tahu apa aplikasinya. Jadi selepas sesi ini, kriteria kejayaan pelajar mesti boleh sebutkanlah. Apabila cikgu sebutkan mana-mana nama dalam spektrum elektromagnet itu, pelajar boleh tahu, ya, boleh cadangkan kegunaannya. Baik, kita lihat satu demi satu. Okay. Jadi gelombang radio, ya, gelombang radio, komunikasi jarak jauh. Misalnya komunikasi jarak jauh, apa itu maksudnya komunikasi jarak jauh? Misalnya walkie-talkie. Misalnya sekolah kita ada majlis. Jadi sebelum COVID-19 kan kita ada majlis perasmian, majlis penyampaian hadiah. Okey, kemudian kita ada jemputan-jemputan khas. Okey, jadi ada yang menjadi penyambut tetamu, tunggu ketibaan orang besar di kawasan di pintu sekolah, dan ada orang yang bersedia di dewan sekolah, ya, bersedia dengan persembahan dan lain-lain. Jadi mereka mesti boleh berkomunikasi. Katakan orang yang ada di pintu itu, katakan okey, VIP sudah sampai, bersedia dengan gendang, beratur semua. Jadi mereka berkomunikasi dengan walkie-talkie. Ya, komunikasi radio jarak jauh.
Ya, okey. Takkanlah nak minta orang lari dari pintu sampai ke dewan untuk menyampaikan mesej, kan? Okey, kemudian siaran, penyiaran radio dan televisyen. Itulah sebabnya kita namakannya sebagai gelombang radio, ya, gelombang radio. Jadi siaran maklumat melalui radio dan televisyen, ya, adalah menggunakan gelombang radio. Okey, itulah sebabnya kamu ada apa, yang pelajar-pelajar Cina selalu dengar siaran daripada negara jiran 933, 958, apa benda lagi ada, 883. Kalau yang di JB apa itu 101, saya pun tak pasti yang JB guna apa. 95 FM, itu semua. Sebenarnya itu semuanya adalah merujuk kepada nilai frekuensi gelombang radio yang digunakan untuk siaran. Misalnya kalau dia 933, bermaksud dia gunakan 93.3, kalau tak silap gigahertz, macam itulah maksudnya. Okey, 9, kalau dia gunakan 9, kalau nama bagi siaran stesen itu ialah ataupun program itu ialah 95 FM. Jadi bermaksud dia menggunakan 95 gigahertz gelombang radio itu untuk menyampaikan isyarat. Okey, itu sebenarnya semua angka-angka itu bukan sebarangan. Dia mewakili nilai gelombang radio yang digunakan untuk menyampaikan mesej. Okey, penyiaran radio dan televisyen. Kemudian komunikasi tanpa wayar. Itu yang biasa kamu gunakan istilah Wi-Fi, kan? Komunikasi tanpa wayar. Jadi kalau kamu melanggan Unify TMNet di rumah, ada router, okey, kamu pergi ke mana, City Square, ada apa itu Wi-Fi, itu semuanya gelombang radio, ya, gelombang radio. Misalnya kalau kamu tengok di sekolah kita, di penjuru ni ada satu tiang yang besar itu, jadi itu ialah tiang pemancar gelombang radio. Ya, jadi digunakan untuk membolehkan kita berkomunikasi dengan telefon pintar sebagai contoh, ya. Okey, mesin imbas badan penumpang di lapangan terbang. Okey, jadi misalnya imbas badan bermaksud untuk security check lah. Okey, ya, digunakan gelombang radio. Baik, kemudian yang kedua, gelombang mikro pula. Kalau kamu lihat tadi, kalau ikut turutannya, kita ada sinar gamma, sinar X, ultra ungu, cahaya nampak, inframerah, kemudian gelombang mikro, kemudian akhir sekali gelombang radio. Jadi gelombang radio adalah pada frekuensi lebih rendah. Ya, gelombang mikro pula frekuensi lebih tinggi. Dan apabila kita katakan frekuensi lebih tinggi, bermaksud dia lebih bertenaga. Jadi kalau dia lebih bertenaga, bermaksud dia boleh bergerak lebih jauh. Ya, dia boleh tahan pelembapan, kan? Pelembapan iaitu kehilangan tenaga. Ya, itulah sebabnya untuk gelombang radio, kita dapati bahawa kalau ada siaran radio daripada Singapura, dia tak boleh sampai keluar dari Johor pun tak boleh. Orang di Muar pun, kalau kamu tengok orang yang tinggal di kawasan Muar, kamu tahu Muar di mana tak? Muar di Johor jugalah. Ya, area mereka pasang sangat-sangat tinggi. Ya, walaupun rumah mereka satu tingkat, tetapi area mereka pasang sampai seolah-olah rumah itu 3 tingkat, tinggi 3 tingkat. Sebab cuba mendapatkan siaran radio dan televisyen daripada Singapura. Okey, jadi kalau gelombang radio frekuensinya tak begitu tinggi, dia susah nak sampai terlalu jauh. Tak boleh sampai Singapura. Kalau Singapura tak boleh sampai KL pun.
Okey, jadi kalau gelombang mikro frekuensi lebih tinggi, kita boleh komunikasi dengan satelit. Apakah maksudnya komunikasi dengan satelit? Misalnya sekarang kita lihat selalu ada ramalan cuaca menyatakan bahawa ribut taufan akan sampai di mana di Amerika Syarikat. Semua orang mesti lari diri, ya, mesti dipindahkan sebab nanti banjir, teruk. Ramalan cuaca semuanya adalah maklumat daripada satelit. Sebab satelit mengambil gambar pergerakan awan dan dihantar ke bumi. Misalnya di negara jiran kita, mereka ambil gambar satelit, gambar awan dan mereka meramalkan berapa banyak tenaga solar yang mereka boleh janakan daripada panel solar mereka. Jadi komunikasi dengan satelit. Misalnya kamu pasang telefon kamu ada GPS. Jadi GPS itu komunikasi dengan satelit. Bukan telefon kamu terus dengan satelit lah. Telefon kamu mesti pergi ke sesuatu pusat penghantaran dulu. Kemudian daripada pusat penghantaran itu dia akan berhubung dengan satelit untuk memberitahu anda lokasi anda. Ya, jadi itulah maksudnya komunikasi dengan satelit. Ya, kamu gunakan Waze ke Google Map ke itu semualah. Ya, ataupun kamu gunakan apa itu Google Map ke. Okey. Baik. Kemudian rangkaian telefon pintar. Jadi rangkaian telefon pintar menggunakan gelombang radio, ya. Okey. Kemudian komunikasi antara gelombang elektronik, ya, sebab zaman sekarang kita juga ada banyak kan alat-alat yang macam kamera boleh dihubung dengan printer, printer boleh berhubung dengan telefon, macam-macam lah. Kemudian telefon boleh kawal alat penghawa dingin di rumah, contoh macam itu. Okey. Okey, sistem radar. Sistem radar ini untuk mengesan misalnya kehadiran kapal terbang di langit, ya, untuk mengelakkan apa itu mengawal trafik lah di udara dan mengawal trafik di lapangan terbang untuk mengelakkan pelanggaran. Jadi sistem radar itu memancarkan gelombang mikro ke langit dan dipantau balik apabila bertembung dengan objek besar seperti kapal terbang. Jadi kita tahu kehadiran kapal terbang itu sebab walaupun kamu nampak seolah-olah tak ada kapal terbang di langit pada masa sekarang, tetapi sebenarnya pada satu-satu ketika ada beribu-ribu kapal terbang yang berada di langit sekarang. Okey. Okey, sistem pengesan laju. Misalnya yang selalu kamu cakap kaitkan dengan istilah saman. Saman, ya, AES, ya, istilah singkatan itu, ya, yang mengeluarkan saman kepada pemandu yang melebihi had laju. Jadi sistem pengesan laju itu menggunakan gelombang radio. Dan satu lagi, alat memasak gelombang radio mikro yang ada di rumah kita, ya. Jadi itu ialah gelombang mikro. Jadi alat memasak ini istimewa, ya, berbanding dengan menggunakan haba, ya, yang ataupun api lah, ya, sebab gelombang mikro ini menyebabkan ayunan gelombang ayunan zarah-zarah air di dalam objek itu. Jadi dia menyebabkan ayunan di molekul air di dalam objek itu, dan bila ayunan itu semakin kuat, suhu objek itu semakin tinggi. Jadi biasanya kita boleh buat singkatan lah. Kalau kamu masak dengan menggunakan api, kita memasak daripada luar hingga dalam. Tetapi kalau kamu masak dengan menggunakan gelombang mikro, kamu masak dari dalam menuju ke arah luar. Kamu masak bahagian dalam dulu. Okey? Sehingga ke arah luar. Itulah sebabnya
tak boleh main-main ya. Ada case yang mana orang letak kucing ya, selepas mandi letak kucing ke dalam gelombang mikro untuk apa itu mengeringkan badan. Tak boleh ya, dia akan meletup ya, sebab di dalam badan itu ayunan gelombang molekul air begitu pantas. Jadi sebenarnya begitu panas sekali, suhu tinggi suhunya ya. Jangan main-main dengan gelombang mikro ya. Okey. Jadi di bahagian luar rasa macam tak panas, tetapi di dalam sebenarnya sangat-sangat panas. Okey. Kemudian kita ada inframerah. Inframerah lebih berkaitan dengan haba. Ya, sangat berkaitan dengan haba. Ya, inframerah ini. Jadi dia digunakan untuk memasak. Penglihatan dalam keadaan gelap. Jadi dalam keadaan gelap, ya, kita juga boleh melihat. Apa maksudnya melihat? Ya, kita boleh mengesan haba yang dikeluarkan oleh objek dan daripada situ membentuk satu image. Ya, jadi misalnya ada aktiviti penyelundupan ya yang berlaku pada waktu malam. Kamu tak boleh gunakan gunakan cahaya dan pancar ke arah mereka. Tetapi kamu boleh gunakan kamera yang menerima sinaran inframerah, kepanasan daripada badan mereka dan daripada situ membentuk image. Ya, itulah yang maksudnya melihat dalam keadaan gelap. Jadi ada binatang-binatang seperti ular, mereka juga menggunakan idea yang sama. Daripada haba yang dikeluarkan daripada badan kamu, mereka dapat tahu bentuk image kamu, bentuk badan kamu, image yang terbentuk itu. Jadi mereka tahu apakah saiz kamu dan lain-lain melalui sinar inframerah yang kamu gunakan. Dan oleh sebab dia berkaitan dengan haba, jadi sinar inframerah digunakan untuk mengeringkan cat kereta. Okey, dan juga rawatan sakit otot. Jadi kamu boleh pergi ke kedai seperti Tebrau City, beli satu alat sinar inframerah macam lampu sahaja. Dia sepertinya macam lampu sahaja. Dan lampu itu dipancarkan ke bahagian otot yang kamu rasa lemah atau sakit, maka kamu akan rasa dia lebih selesa. Ya, jadi ada alat-alat lah yang katakan alat leg massage yang mengurut kaki berserta dan inframerah, bermaksud dia membekalkan haba untuk mengaktifkan ya otot kita ya. Okey, alat kawalan jarak jauh ini maksudnya ialah remote control. Misalnya pada zaman sekarang kamu nak hidupkan enjin kereta, hidupkan buka pintu kereta, kamu nak buka pintu gate automatik, hidupkan television, kamu gunakan remote control, alat kawalan jarak jauh. Okey, lampu pun ada kan, air penyaman udara pun ada. Itu remote control, itu menggunakan semuanya inframerah. Okey. Baik. Cahaya nampak. Cahaya nampak. Kenapa dipanggil cahaya nampak? Sebab kita boleh lihat ada 7 warna daripada ungu sampai merah. Itulah sebabnya dipanggil cahaya nampak. Jadi dia membolehkan kita lihat benda. Okey, membolehkan kita lihat benda-benda di sekitar kita. Ya, jadi membolehkan penglihatan, membolehkan fotografi ya, fotografi untuk apa tujuan fotografi ya? Fotografi untuk tujuan seni, untuk tujuan sejarah, okey ya. Mengambil gambar itu untuk penghayatan, mengambil gambar itu untuk menyimpan rekod, untuk tujuan sains juga, kajian. Okey, untuk fotosintesis ya, fotosintesis jangan fikir dari aspek fotosintesis apa kaitan dengan manusia. Fotosintesis ialah tumbuh-tumbuhan. Tidak, sebenarnya kita hidup dalam satu dunia yang amat memerlukan tumbuh-tumbuhan. Kalau tak ada isu semasa, kalau pelajar-pelajar sedar, isu semasa sekarang ialah kita mesti banyak menanam pokok.
Ya, itulah sebab di negara seperti Pakistan, di negara China, mereka mempunyai target untuk menanam, di Singapura pun ada, mereka mempunyai target perlu tanam berapa banyak pokok setahun. Ah, sama juga mengapa ada isu tentang minyak kelapa sawit yang dikeluarkan oleh Malaysia. Di negara-negara Eropah mereka katakan jangan beli minyak kelapa sawit Malaysia sebab kita merosakkan alam sekitar. Sebabnya ialah bila ada banyak pokok, pokok itu hidup dengan menyerap cahaya nampak dan melakukan fotosintesis. Jadi bila ada banyak pokok, banyak karbon boleh diserap oleh pokok itu dan disimpan. Kalau tak ada pokok, maka karbon itu akan bertukar bentuk kepada karbon dioksida dan metana dan lain-lain yang merupakan gas rumah hijau, menyebabkan bumi kita semakin panas. Jadi apa yang kamu perhati sekarang ialah cuaca semakin teruk di merata dunia, banjir yang sangat teruk dan ribut taufan, kemudian suhu yang sangat-sangat tinggi pula di negara-negara seperti Australia, Jepun. Okay, itu semuanya akibat pokok semakin kurang. Okey, jika ada pokok yang semakin bertambah, dia akan menolong kita mengurangkan suhu bumi kita. Okey, jadi dia bukan sekadar fotosintesis tumbuh-tumbuhan, bukan macam itu. Ceritanya adalah sangat besar, ya. Okey, cahaya laser untuk pemotongan logam, ukur tanah dan penghantaran maklumat dalam gentian optik. Okey, jadi gentian optik ialah optical fiber lah. Maklumat dihantar dalam bentuk cahaya sekarang. Okey, jadi laser bermaksud light amplified synchronized emitted ray. Ya, laser bermaksud light amplified synchronized emitted ray, laser yang mana dia adalah gelombang yang koheren, dia keluar semuanya dalam keadaan teratur. Itulah sebabnya dia lebih berupaya menumpukan tenaga untuk pemotongan logam, penghantaran maklumat yang tepat dan jelas. Ya, bukan sekadar cahaya biasa. Cahaya biasa sebab dia tak koheren. Jadi dia tak dapat capai tujuan ini. Okey. Baik, kemudian kita ada berapa minit lagi? Okey, 6 minit. Sinaran ultra ungu untuk mengeraskan bahan tampalan gigi. Jadi bila kita sudah tampal gigi, dia menggunakan sinar ultra ungu untuk mengeraskan bahan tampalan itu, ya, supaya dia lebih keraslah. Menentukan kesahihan wang kertas. Wang kertas terutamanya wang kertas RM50. Ada orang yang mencetak wang palsu RM50. Jadi dan diedarkan. Jadi di bank, kalau kamu tengok di bank, kerani-kerani di bank itu, teller itu, bila dia menerima RM50 ataupun RM100 dan lain-lain, mereka akan letak pada satu kotak kecil yang mengeluarkan cahaya berwarna ungu. Sebab bila diletak di bawah kotak itu ada ciri-ciri keselamatan yang muncul. Ya, sebab wang kertas kita ada ciri-ciri corak-corak tertentu yang dimasukkan ke dalam yang kita tak boleh lihat dengan mata kasar. Dalam cahaya biasa corak itu tak akan muncul, tetapi bila letak di bawah cahaya sinar ultra ungu, corak itu akan muncul. Jadi kalau wang kertas palsu tak ada corak itu, ya. Rawatan penyakit kuning bagi bayi, itulah sebabnya ada bayi bila dilahirkan mereka terpaksa didedahkan kepada sinaran cahaya matahari sebab untuk menyerap sinaran ultra ungu. Okey, penulenan air, pensterilan alat perubatan dan makanan. Ini terutamanya untuk membasmi kuman, membunuh kuman. Okey, alat perangkap serangga. Okey, baik. Kemudian sinar X pula
mengesan retakan atau patah tulang dan memeriksa organ dalaman. Sebab dia boleh, sinar X itu boleh menembusi objek yang lembut tetapi dihalang oleh bahagian yang lebih keras. Jadi bila dihalang oleh tulang, kita dapat lihat keadaan tulang, ada retak ke, tak ada retak ke, ada diserap tak. Sebab kamu tahu bahawa bila ada retakan, dia akan serap sinar X itu dan muncullah garis corak-corak hitam di situ, menunjukkan dia sudah dipatah ke, retak ke. Kalau tak ada retakan, semua dipantau balik, maka corak itu semua nampak jelas saja, tak ada garis-garis, ya. Dan daging-daging itu sebab bahagian yang lembut, sinar X boleh menembusinya dengan mudah. Okey. Baik, pemeriksaan sambungan timpalan, that means bahagian-bahagian logam bila disambung semula, adakah sambungan itu sempurna ataupun tidak, macam kereta. Ya, kereta kadang-kala kereta itu terlibat dalam kemalangan jalan raya, ya bahagian itu sudah tertanggal, mereka mesti sambung balik badan kereta itu. Mereka boleh gunakan sinar X untuk semak adakah sambungan itu sempurna ataupun tidak. Okey. Mengimbas bagasi di kapal terbang, jadi bila kamu naik kapal terbang, kamu mesti letak beg kamu dan diimbas. Jadi boleh lihatlah apa yang ada di dalam. Ya, ada, kalau ada logam-logam, maka bentuknya akan muncul di situ. Okey, kalau ada logam batang, itulah sebabnya beg mesti diperiksa, sebab takut ada orang yang bawa senjata. Bila bawa senjata naik kapal terbang, bentuk senjata itu akan muncul bila di screen, bila diimbas dengan sinar X. Menentukan keaslian lukisan. Okey. Dan akhir sekali, sinar gamma radioterapi untuk membunuh sel kanser. Sel kanser. Sel-sel kanser kenapa dipanggil sebagai kanser? Sebab dia bentuk seperti ketam. Sebab bahasa kanser itu sebenarnya merujuk kepada ketam. Jadi sel-sel luar biasa ini sebenarnya bentuknya tak cantik seperti ketam. Jadi itulah sebabnya dipanggil sel kanser. Jadi radioterapi ini sebenarnya menggunakan idea tenaga dipancarkan ke arah sel-sel itu untuk membunuh sel-sel itu. Ya, itulah dipanggil radioterapi. Okey, radio, nantilah kamu akan belajar kenapa berkaitan dengan radio itu. Pensterilan, peralatan pembedahan dan perubatan, bukan perubahan, perubatan secara pukal. Okey, jadi perubatan, jadi misalnya dalam dalam sekejap ya, dalam bilik pembedahan, kita gunakan gunting lah, pisau dan lain-lain. Jadi besi dibersihkan dan dibunuh kuman. Membunuh kuman dan makanan supaya tahan lama. Jadi makanan dipancarkan dengan sinar X, dibungkus, kemudian dihantar untuk ekspor ke negara lain supaya dia boleh tahan lebih lama. Misalnya buah-buahan daripada Australia, buah-buahan daripada Amerika, dipancar dengan sinaran itu, kemudian dibungkus, kemudian baru dihantar supaya kuman itu tak melekat dan makanan itu boleh tahan lebih lama. Okey, jadi kamu dapati di sini hujung ini dia lebih digunakan untuk membunuh sel-sel sebab dia lebih bertenaga. Manakala bagi hujung yang berkaitan dengan gelombang radio, sebab frekuensinya lebih rendah, dia kurang bertenaga, jadi lebih sesuai untuk komunikasi tanpa membahayakan pengguna. Okey, baik, itulah penerangan tentang aplikasi gelombang elektromagnet. Ya, okey, jadi harap pelajar-pelajar boleh ikuti pelajaran hari ini. Sebelum bersurai, sila isi kehadiran. Semua dapat link kehadiran sudah? Link kehadiran. Okey, jangan lupa isi kehadiran sebelum keluar. Okey. Okey. Jadi itu saja pelajaran kita hari ini. Pelajar-pelajar, adakah sebarang pertanyaan?
tidak ada. Okey, kalau tidak ada, maka itu sahaja pelajaran kita hari ini. Terima kasih kepada semua pelajar sebab menghadiri kelas hari